Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya Cikgu Aidil, kita akan mempelajari Matematik Tingkatan 4 GSSM, fungsi dan persamaan kuadratik. Okey, hari ini kita akan belajar mengenal fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak pada satu dan seterusnya memeriahkan ciri-ciri fungsi kuadratik. Okey, kita ulang kaji. Kamu telah mempelajari sesuatu di tingkatan 2, jenis-jenis hubungan. Jadi, kamu telah mempelajari hubungan satu kepada satu, hubungan satu kepada banyak, hubungan banyak kepada satu dan hubungan banyak kepada banyak. Okey, contoh adalah seperti ini. Hubungan satu kepada satu, memetakan satu kepada satu. Contoh ni adalah satu memeta kepada dua. Dua memetakan kepada tiga. Tiga memetakan kepada empat. Contoh macam tu ya. Hubungan satu kepada banyak, contoh macam ni. Okey, dua. Hubungan banyak kepada satu seperti ini. Negatif dua, dua. Okey. Okey, macam ni. Dan hubungan banyak kepada banyak. Banyak kepada banyak, dia semua ada. Ya, dia campur banyak satu, satu banyak, dua-dua ada. Okey. Sekarang kita tengok apakah kaitan antara fungsi kuadratik dengan hubungan banyak pada satu. Okey, sebelum tu kita tengok dulu ya. Okey, ungkapan kuadratik ditulis dalam bentuk ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Manakala fungsi kuadratik ditulis dalam bentuk fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okey, apakah perbezaan ungkapan kuadratik dengan fungsi kuadratik? Kamu tengok bentuk ax kuasa 2 tambah bx tambah c adalah ungkapan. Ungkapan tiada sama dengan dan tiada y ataupun fx. Dia hanya sekadar ungkapan. Bentuknya adalah ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Ataupun bentuknya adalah seperti 2x kuasa 2 tambah 3. Ataupun 4x kuasa 2 tambah 5x tambah 1. Tiada sama dengan dan tiada kosong ataupun tiada fx ataupun tiada y. Tapi kalau fungsi kuadratik adalah berbentuk fx. Okey, fx ini adalah y. Fx adalah y. Jadinya sebelum ni kamu telah mempelajari kalau bentuk y sama dengan 2x kuasa 2 tambah 2x tambah 1. Tapi dalam fungsi kuadratik, y dikenali sebagai fx. Fx sama dengan 2x kuasa 2 tambah 2x tambah 1. Okey? Okey, seterusnya. Okey, sekarang kita nak tengok kenapa fungsi kuadratik hubungan banyak kepada satu. Kamu lihat ya. Kita anggap kita garis mana-mana pada part C. Contoh y sama dengan 4. Kita garis. Okey, pada y sama dengan 4, kamu tengok apa nilai bawah. Okey, nampak? Okey, bilangan titik persilangan. Ada berapa titik persilangan di sini? Nampak? Ada 2. Okey, nampak ada 2 nilai. Kamu nampak di situ. Kau dapat. Kita tengok ya. Okey, lepas tu okey, apa koordinatnya yang kamu jumpa? Ini adalah 2, 1. Ini adalah 1, 4. 1, 4. Ini adalah 3. Jadi 3, 4. Nampak tak? 1, 4, 3, 4. Kamu tengok kalau dalam bentuk macam tadi, 1, 4, 3, 4. 3, 4.
dipetakan. Nampak hubungan banyak kepada satu. Okey, saya nak ingatkan pasti X adalah objek. Ini adalah objek. Peta terhadap ini image. Jadi satu objek mempunyai satu image. Okey, tengok ni ya. Okey, tengok bilangan titik persilangan. Ada berapa titik persilangan? Okey, contoh saya kat mana kita nak sini ya. Okey. Okey, kita tengok. Kita ke bawah. Ini ke bawah. Okey, nampak? Berapakah nilainya? Nilai, kamu jumpa berapa nilai berapa ni? Ini kosong. Ini adalah 3. Kan? 3. Jadi bilangan titik persilangan ialah 2. Koordinat titik persilangan ialah berapa koordinat dia? Persilangan di sini adalah 02 dan 32. Jadinya kalau dalam bentuk 0, 2, 3, 2 banyak ke 1. Nampak? Itulah sebabnya fungsi kuadratik ialah hubungan banyak ke 1. Okey? Kita tengok. Semua fungsi kuadratik mempunyai image yang sama daripada dua objek yang berbeza. Nampak? Dua objek berbeza, image yang sama. Okey? Sebagai kesimpulannya, jenis hubungan satu fungsi kuadratik ialah hubungan banyak kepada satu. Itulah sebabnya dikenali hubungan banyak kepada satu. Okey, hubungan banyak kepada satu. Okey, seterusnya. Apakah bentuk graf fungsi kuadratik? Okey, awak kamu tengok hanya terdapat dua bentuk graf dan nilai A menentukan bentuk graf. Jika A lebih besar pada kosong, ini bermaksudnya contoh macam ni lah. F X sama dengan 2X kuasa 2 tambah 3. Ini A sama dengan 2. A lebih besar daripada kosong. Jadi bentuknya apa? Bentuknya ialah senyum. Okey? Kalau lah bentuk macam ni pula. F X sama dengan negatif X kuasa 2 tambah 3X tambah 1. Okey, 1. Kamu tengok A-nya nilainya negatif 1. Jadi A lebih kecil daripada kosong. Bentuknya masam. Okey? Boleh ingat tak? A lebih besar daripada kosong, bentuk senyum. Ataupun kamu nampaklah jika fungsi kuadratik tersebut adalah positif, senyum. Kalau fungsi kuadratik itu negatif, masam. Okey? Seterusnya. Apakah titik maksimum atau titik minimum bagi suatu fungsi kuadratik? Okey. Bagi fungsi kuadratik f(x) lebih sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c, titik maksimum diperolehi apabila a lebih kecil pada kosong dan titik minimum diperoleh apabila a lebih besar pada kosong. Okey, cuba kamu tengok. Okey, kamu tengok macam ni bentuk dia. Saya dah beritahu tadi, jika f(x) sama dengan 2x kuasa 2 tambah 7x tambah 2, contoh macam ni. Okey, apa dia? A lebih besar pada kosong. Jadi bentuknya apa? Senyum. Senyum kan? Jadi kalau f(x) sama dengan 3 negatif 3x kuasa 2 tambah 6 tambah 6x tambah 1 contohnya. Ini negatif. Jadi A lebih kecil pada negatif sama dengan negatif 3. A lebih kecil pada kosong. Bentuknya adalah masam. Jadi apabila kamu nampak bentuk senyum, titik yang paling bawah. Nampak? Titik paling bawah ini dikenali sebagai titik minimum. Manakala bila masam, titik tertinggi di atas dikenali titik maksimum.
Okey. Jadi itu kesimpulannya, titik maksimum diperoleh apabila A lebih kecil, nampak? Titik maksimum dan titik minimum diperoleh apabila A lebih besar. Okey, harap faham. Okey, seterusnya. Apakah paksi simetri suatu graf fungsi kuadratik? Okey, kita dah tahu titik maksimum minimum. Okey, maksimum minimum. Sekarang kita nak belajar simetri. Simetri ni adalah betul-betul titik tengah ataupun seperti lipatan yang sama. Jadinya ini adalah paksi simetri, betul-betul tengah-tengah. Betul-betul tengah-tengah. Dan paksi simetri ni akan jadi seperti X apa nilai. Jadi untuk memudahkan kita, rumusnya adalah X sama dengan negatif B per 2A. Okey, untuk carinya adalah X sama dengan negatif B per 2A. Okey. Kita lihat dua contoh ini, iaitu A, Fx sama dengan X kuasa 2 tolak 4X tambah 3 dan B, Fx sama dengan negatif 2X kuasa 2 tolak 4X tambah 1. Okey, kita kena pasti A, apa A? Okey, ulang kaji apa A? A adalah 1, B adalah negatif 4 dan C adalah 3. Okey, untuk B, A-nya adalah negatif 2 dan B adalah negatif 4, C adalah 1. Okey, kita lihat A adalah 1. Jadi A lebih besar daripada kosong. Sebab 1 lebih besar daripada kosong. Bentuknya adalah bentuk senyum. Graf bentuk senyum. Manakala B, A adalah negatif 2. Negatif 2 adalah lebih kecil daripada kosong. Jadi A lebih kecil daripada kosong dan bentuknya masam. Okey, seterusnya apabila kita dah dapat bentuk senyum ataupun masam, kita akan mencari titik minimum ataupun maksimum. Jadi kamu tengok, bila senyum, titiknya adalah di bawah sekali. Titik koordinat yang terakhir adalah di bawah sekali. Kita katakan titik minimum. Bawah sekali titik minimum. Okey. Untuk masam, titiknya berada di atas sekali. Dia sebagai titik maksimum. Titik ni dalam koordinat. Dalam koordinat ya. Okey, kita tengok. Tengok dia punya bentuk. Okey, dalam kalkulator. Kamu tengok bentuk dia. Okey, betul bentuk senyum ya. Tengok bentuk senyum. Dan daripada kalkulator ni, kita dapat tahu, kita akan dapat dia punya titik minimumnya adalah 2, negatif 1. Mesti dalam koordinat dan koordinatnya adalah 2, negatif 1. Selain itu, kita boleh semak paksi simetri. Paksi simetri tengah-tengah ya. Paksi simetri rumusnya adalah negatif B per 2A. Jadinya apakah negatif B? Okey, negatif B. B adalah negatif 4. Dan 2. 2A adalah 1. Negatif-negatif akan jadi positif. Jadi 4 per 2 dapatlah 2. Paksi simetri dalam X. Ya, dalam X. Jadi paksi simetri. Simetri. Mesti dalam X. Ini dalam X. Jadi X sama dengan 2. Okey, kamu tengok X sama 2. Dapat X sama dengan 2. Kamu tengok. Boleh semak nampak? 2. Okey, betul. Jadinya kita lihat sebelah pula. Okey, untuk B, tengok graf. Grafnya berbentuk masam, betul, berbentuk masam dan titik maksimum. Okey, koordinatnya, kamu tengok koordinatnya berapa? Koordinatnya adalah negatif 1, negatif 3. Okay, kita tengok pula paksi simetri. Simetri. X sama dengan negatif B per 2A. Apakah nilai B? B adalah negatif 4 per 2A adalah negatif 2. Okey. Okey, dapat berapa?
dapat negatif, dapat positif. 2 darab negatif 2 dapat negatif. 4 dapatlah X sama dengan negatif 1. Okey, nampak sama kan? X sama dengan negatif 1 sama dengan yang atas negatif 1. Okey, jadinya kena ingat titik maksimum adalah koordinat dan paksi simetri adalah dalam bentuk X sama dengan apa. Ya. Okey. Okey, seterusnya, jika faham penerangan saya tadi, okey, kamu perlu buat praktik kendiri 1.1b. Nombor 1 ni hanya kena pasti bentuk senyum atau masam. Yang kedua, okey, kena pasti titik maksimum atau minimum julat. Okey, julat tu apa dia? A lebih besar daripada kosong ataupun A lebih kecil daripada kosong. Okey, saya nak beritahu kamu. Yang mana satu julat? Okey, ini adalah julat. Ini. Okey, inilah julat. Ini adalah julat yang diberi. Okey. Ini adalah julat. Ya, ini adalah julat ya. Julat. Jadinya harapnya kamu tahu. Okey, julat A lebih besar daripada kosong ataupun A lebih kecil daripada kosong. Kamu kena bagi nanti titik minimum apa dalam bentuk koordinat. Lepas tu paksi simetri. Dengan kaedah X sama dengan negatif B per 2A. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, nombor 2 tu. Julat. Kemudian titik maksimum ataupun minimum. Nyatakan saja. Nyatakan sama ada graf tersebut. Nyatakan saja. Titik maksimum ke minimum. Tak perlu tak perlu kamu bagi koordinat. Nyatakan saja. Nombor 3 ni. Okey, nombor 3 ni kamu kena bagi. Apakah titik maksimum minimum kena beritahu dan nyatakan koordinat tersebut. Begitu juga kena cari paksi simetri. Sebab dia dah ada dah. Kamu boleh cari pada graf yang diberi. Kena kira lah berapa titik ni. Nak sampai negatif 4 ni berapa titik. Kena kira. 1, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Setiap kotak berapa. Sila kira. Sila kira. Lepas tu nak cari macam mana yang paksi simetri. Paksi simetri berada di tengah-tengah. Kira betul-betul berapa koordinat yang kamu jumpa. Berapa koordinat dia. Sila cari. Ya. Okay. Harapnya kamu faham ya. Terima kasih.